Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat anda semua. Alhamdulillah kita bersiaran bersama dengan anda. Hari ini kami bertiga, Faria Haon, Eli Iskandar dan juga saya Aniti akan menemani anda untuk hari Isnin 10 Ogos 2020, 20 Zulhijjah 1441 Hijriah. Ya, banyak nombor kosong hari ini. 10 Ogos 2020 dan 20 Zulhijjah. Kami harapkan anda sihat sejahtera hendaknya dan kita berdepan dengan situasi yang masih lagi belum melegakan kita, apatah lagi dengan beberapa tempat atau kawasan di sebelah utara yang dilaksanakan TEMCO, ya, diperketatkan kembali PKP ini. Ya, jadi ini akan kita kongsikan lebih lanjut tentang maklumatnya. Ya, dan kita tahu bahawa ini daripada kluster daripada sebuah warung makan di Kedah dan telah pun memasuki di bahagian daerah Perlis, dan Perlis sejak 8 Ogos, maknanya hari Sabtu lah malam tu dah mula dikenakan PKPD yang dibawa PKPD secara pentadbiran atau TEMCO sehingga 9 September nanti. Jadi jika ini adalah kita perlu melihat bagaimana kalau kawasan ini sudah mula dikenakan PKPD secara pentadbiran, kita gusar, kita bimbang sekiranya akan masuk ke daerah-daerah lain juga, negeri-negeri lain kan. Betul. Betul. Catatan semakin lama semakin meningkat antara dua kawasan di Perlis, iaitu Kuala Sanglang dan juga Kampung Tanah Timbul. Itu yang merisaukan, di mana TEMCO telah pun dilaksanakan sekatan jalan raya untuk menghalang orang awam keluar dan masuk di setiap kawasan, yang mana mereka yang pernah berkunjung ke Kuala Sanglang dan juga Kampung Tanah Timbul bermula daripada 28 Julai itu diminta untuk terus menjalani saringan ujian COVID-19. Ya, betul. Okey. Sebelum 28 Julai tak apa, tapi masa 28 Julai sehinggalah waktu kita dah pun ketahui tentang kluster PUI Siva Gangga itu haruslah menjalani saringan COVID-19. Kerjasama anda amatlah perlukan kerana kita tidak mahu penularan yang dikatakan penularan kluster PUI Siva Gangga ni boleh dikatakan sebagai super spreader kan, kerana penularannya amat cepat sekali. Sekarang ni tidak ada rentas negeri dan sebagainya, itu yang menjadikan penularan COVID-19 ni bergerak dengan begitu pantas. Ya, itulah dia. Kita bercakap tentang bukan satu generasi tapi tiga generasi ni, memberikan 4,000 lebih yang terkesan dengan kluster Siva Gangga ini, dan ada dua lagi kluster baru yang disebutkan, Kluster Kurau dan juga Meranti. Ya. Okey, kita bercakap tentang situasi yang bukan PKP tahun ini, PKPP, dan pergerakan lebih bebas berbanding dengan PKP dahulu, premis sebelum ni, premis ditutup dan sebagainya. Jadi nak mengawal ini lebih mencabar sebenarnya. Sebab dia tak seiring kan, hanya beberapa kawasan saja yang dikenakan PKPD. Jadi kita mengharapkanlah, maknanya kawasan-kawasan yang lain yang tidak dikenakan PKPD juga seharusnya memberi kerjasama juga kan. Kita tak nak nanti kesianlah sebab dua kawasan ini sedang diperketatkan pergerakan mereka. Kita takut yang lain-lain tu pula. Dan kita patutnya kena ambil iktibar juga. Yang kita sekarang ni, yang kalau diperlihatkan hujung minggu yang lepas, wow, semuanya macam kita dah tak ada PKPP dah. Dia tak ada PKPP dah. Dia macam hashtag kita hampir menang lah. Kita hampir menang. Jadi ini mungkin memberi sedikit kegusaran jugalah pada kita. Wake up call lah kan. Wake up call apabila adanya dah mula PKPD. Baik, kita pelaksanaan TEMCO sebentar tadi yang kita dapat saksikan sekejap, kawasan Kuala Sanglang pada waktu malam, dan agihan makanan telah pun diberikan oleh anggota, di mana kawasan tidak boleh membenarkan sesiapa pun masuk di kawasan tersebut. Kita harapkan mereka yang berada di sana terus kuat menghadapi situasi ini, sebab tiba-tiba je TEMCO dilaksanakan selepas kebebasan telah pun diberikan sedikit disebabkan satu kluster ini. Dan kita nak sembang-sembang lebih lanjut dengan salah seorang pengusaha kedai makan yang sebenarnya mendapat kedai atau premis ini mendapat perhatian ramai yang berkunjung ke sana, dan baru saja tutup untuk orang haji. Baru rancang nak buka balik PKPD ataupun TEMCO dilaksanakan. Okey, nanti kita akan bersembang dengan pengusaha kedai makan ini, tapi sebelum itu kita nak ke surat khabar lebih dahulu. Kita diberitakan dulu. Silakan. Berita harian halaman hadapan sekali ini berkaitan dengan polis akan melaksanakan ataupun menggunakan poka dan juga amla bagi membantras perjudian dalam talian. Polis akan bertindak lebih menyeluruh dalam membantras rantaian kegiatan perjudian dalam talian. Tindakan bukan hanya terhadap sindiket tetapi termasuk
termasuk pemilik yang menyewakan premis digunakan bagi kegiatan itu serta pemilik perniagaan yang lain bersekongkol menggunakan Akta Pencegahan Jenayah iaitu POKA dan juga Akta Pengubahan Wang Haram 2001 iaitu AMLA. Halaman 7 berita harian bercerita tentang tindakan polis bagi membantras secara menyeluruh perjudian dalam talian. Saya kira ini bukan perkara baru dan pastinya walaupun setengah negeri ataupun kawasan telah pun mengatakan tidak ada lagi kawasan yang melaksanakan ataupun premis yang disewakan untuk melakukan aktiviti ini, tapi masih ada lagi dilakukan secara senyap dan sebagainya. Namun begitu, apa yang dilakukan oleh pihak polis adalah akan menjalankan tindakan POKA dan juga AMLA untuk mereka yang disabitkan kesalahan. Okey, begitu juga dengan di bahagian bawah sikit halaman 7 iaitu peniaga burger harap campur tangan KPN. Ini satu lagi perkara yang tular semalam kan. Kita tahu seorang individu dia buat FB live secara langsung untuk menyatakan rasa tidak puas hati kerana warung burgernya dikenakan tindakan, disita dan sebagainya, tetapi beberapa premis judi, mesin judi dibenarkan untuk dibuka di kawasan yang sama. Jadi tindakan daripada pihak berkuasa untuk memberikan satu kata adil bagi semua ataupun setiap pemilik premis itu dituntut oleh individu ini. Tidak mahu dilihat sebagai double standard kan. Okey. Itu di Berita Harian. Okey, kita ke bidang sukan. Ini di halaman terakhir Harian Metro. Arena Selangor FC, Pahang FC bakal dikemudi keluarga diraja Kelab Bangsawan. Kita tahu sebelum ni JDT kan. Jadi ini dua lagi, itu Negeri Selangor dan juga Pahang bakal dikuasai golongan bangsawan apabila kelab itu diswastakan bermula musim depan. Dia pengurusan tertinggi skuad Merah Kuning dijangka diketuai Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah Sultan Sharafuddin Idris Shah. Manakala pasukan Tok Gajah dikemudi Tengku Muda Pahang Tengku Abdul Rahman Sultan Ahmad Shah. Jadi kedua-dua pasukan itu nanti akan menggunakan sistem pemilik tunggal seperti JDT yang dikuasai Tunku Mahkota Johor Tunku Ismail Sultan Ibrahim. Jadi perincian berkenaan dengan ini di halaman ke-47. Bila kita dapat perkara ini, mungkin kita melihat macam mana JDT kan. Perlu kita tahu industri bola sepak ini, sukan ni memerlukan sumber kewangan yang besar, cukup besar untuk kita membangunkan sukan itu sendiri. Pelaburan, dia kepakaran juga kan. Betul. Dia kena banyak jugalah kena invest tu. Jadi kita mengharapkanlah jika ini Selangor dan juga Pahang sebab kita dah ada penanda aras. Betul. Jadi penanda aras yang cukup tinggi dan untuk memastikan dapat ke arah itu jangka masa berapa tahun tu kita perlu lihat juga. Betul. Ya, kerana JDT dah ada stadium sendiri dan sebagainya kan, dan dah punya sistem pentadbiran sendiri. Jadi bagaimana dengan Selangor dan Pahang? Dan adakah kerabat negeri lain juga bakal mengikut jejak ataupun macam mana? Kerana banyak perkara yang boleh diselesaikan, terutama sekali gaji-gaji pekerja yang tidak mengharapkan lagi hanyalah tabung kerajaan negeri untuk melaksanakan ataupun menyelesaikan gaji-gaji mereka, dan kebajikan pekerja-pekerja di bawah pentadbiran bola itu sendiri di setiap negeri mungkin lebih terjaga. Ya, betul. Okey, itu yang kita harapkan yang terbaik. Baru kompetitif kan? Bukan hanya di padang. Dia kalau macam adanya dua katalah bangsawan dan juga rakyat ni bergabung bersama kan, jadi semangat tu lain sikit. Betul. Itu kita nantikan. Okey, kita nak ke NST pula. Ini cerita tentang apa yang kami kongsikan di awal tadi tentang TEMCO ini. Northern Alert di NST Kuala Sanglang in Perlis has been placed under TEMCO, joining 4 sub-districts in Kubang, Pasu and Padang Terap, Kedah, due to an increase in COVID-19 cases from the Sivaganga cluster. Yesterday, Penang recorded more cases from the same cluster, and additional one from a newly identified Kurau cluster di hadapan. Dan antara yang dikongsikan kursus 2 dan juga 3 ini berkaitan dengan Kuala Sanglang dan juga sebelah utara semenanjung Malaysia ini. Ya, the Sivaganga cluster which erupted in Nampoh, Kedah has spread to neighbouring Penang and Perlis. The cluster involving 3 generations is the nation's most active cluster with 45 cases. Ya, setakat ini disebutkan setakat petang atau petang hari semalam 4,636 people linked to the cluster had been screened. Dan antara lain muka surat 3 bercerita tentang Kuala Sanglang district closed off to TEMCO. Bila kata close off ni tak boleh nak berniaga, tak boleh nak buat apa, ya, macam betul-betul
pergerakan betul-betul terbataslah berbanding PKPP. Dan di sebelah bawah ini muka surat 3 disebutkan 912 villages in Kuala Sangla must undergo health screening. Banyak perkara harus diikuti, harus dipatuhi bila bercakap tentang Targeted Enhanced Movement Control Order ni ataupun TEMCO ini. Okey, anda boleh baca lanjut dan bercakap tentang situasi ini. Oh ya, utusan. Ya. Juga. Di utusan Malaysia juga berceritakan tentang bagaimana pengagihan ataupun pihak berkuasa akan Timbalan Pengarah JKM Negeri iaitu Cik Ahmad Cik Noor berkata pihaknya akan menunggu keputusan daripada Kementerian Kesihatan sekiranya memerlukan penambahan barangan makanan kepada penduduk. Yeah. Jadi apa yang akan dilakukan pada hari ini Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis dan sukarelawan telah menghantar makanan sebanyak 75 bungkusan makanan. Ya. Okey, kita harapkan agar segalanya berjalan dengan lancar dan pengagihan makanan tidak putus, barangan makanan tidak putus kepada penduduk kerana ini yang mereka risaukan sebenarnya. Kan tidak boleh keluar dan sebagainya. Tapi jangan risau, hari ini apa yang dikabarkan oleh JKM Negeri, insya-Allah pengagihan makanan akan dilaksanakan untuk semua penduduk yang berada di bawah TEMCO sekarang ini. Okay. Semua patuhlah kepada segala pelaksanaan PKPD ini. Dan kalau boleh jika ada laluan tikus dan sebagainya kan. Betul. Integriti diri sendirilah kan. Kedisiplin diri Ya. sendirilah. Kalau saya kata 9 September, sepatutnya kita PKP sampai 31 Ogos kan. Tapi ini yang dilaksanakan hingga 9 September, bersabar. Ya. Dengan apa jua yang telah diberikan. Baik, kita nak mengetahui lebih lanjut berkenaan dengan perkembangan di Kuala Sanglang Perlis. Sebenarnya telah diwarakan tadi, kita akan bersama dengan salah seorang pengusaha kedai makan di sana. Katanya peniaga ini membuka mak teh gulai Temenong di Kuala Sanglang. Kita bersama dengan Puan Saadiah Baharum. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Puan Saadiah? Sehat, alhamdulillah. Okey. Puan Saadiah, ya. Siapa pagi tu menjerit di belakang tu? Puan Saadiah. Cucu ke? Ya, cucu. Cucu. Oh, bagus pagi. Baik, Puan, kita nak tanya sikitlah kabar dari sana kan. Sejak kita tahu bahawa polis telah dikenakan PKPD secara pentadbiran ini pada Sabtu malam tu ya? Ya. Okey. Jadi kabarnya masa lepas PKP itu baru je buka kedai ya? Ya, masa PKP itu dalam masa 28 masa bulan 3 tu dah mula katuk dulu. Habis tu dah selepas raya bulan 28 hari bulan 6, 27 bulan 6 buka balik. Bila dah buka balik dalam sebulan dah sampai PKP yang baru pula ni lah. Yang di Kuala Sanglang ni. Dah katuk mula balik sebab yang katuk tu takut melarat dekat kedai kita kan, kedai mak teh, sebab kedekatan dengan kedai mak teh. Habis tu mak teh tutup dulu dah sementara. Okey. Sebab tadi terjejas lah sebab dah kita katuk kan, tak ada siapa pelanggan pun dah telefon kata jangan datang lagi lah sebab ada masalah ordinary. Bila dapat tahu bahawa kluster Siva Gangga ni telah memasuki Perlis kan, bagaimana Mak? Yang dapat tahu tu 20. Yang dapat tahu ada 20, dia dah dapat 28 lah. 28. 28 hari bulan 7. Okey. Yang dapat tahu 28 bulan 7, mak cik katuk kedai 30 hari bulan 7. Oh. Ya. Sekarang ni bagaimana dengan keadaan, sebab kita difahamkan sememangnya Kuala Sanglang adalah antara tempat yang dah pun dilaksanakan TEMCO, memang tidak ada pergerakan keluar dan masuk ya Puan Saadiah. Jadi macam mana dengan pengagihan makanan pun seperti yang dikabarkan setiap rumah dah dapat bekalan makanan, seperti mana Puan Saadiah juga terima yang sama? Semua tak dapat makanan. Ya, makanan tak dapatlah, beli nak keluar pembeli susah lah sebab dia kata-kata jalan dah stop kan. Okey. Okey. Barangkali belum menerima lah agihan makanan tu. Okey, Mak Teh ni kami nak ini gambaran terkini kedai Mak Teh ni Yang sedang ditutup. Ya, yang ditutup akibat TEMCO ini. Kami difahamkan masa raya haji pun tutup sekejap ya. Baru rancang nak buka. Raya haji mak cik katuk 30 bulan 7 lah. Tu dah dia, baru nak buka kemudian kena tutup balik lah. Mak cik dah buka sebulan. Mak cik buka
Mati buka 28 hari bulan 6 mati buka. Mati Okey. mula buka balik start 28 bulan 6. Hari tu yang awal tu pun dah tak buka dah 3 bulan. Okey, jadi ini nak kena tutup balik agak lama. Jadi stok bahan mentah tu macam mana? Stok barang mentah tu susah sikit lah sekarang. Sebab tak boleh masuk kat dalam, macam tak boleh masuk kat kedai barang kan, dah runcit barang dia, dah stok kat macam tak boleh kan. Padahal tu dia dah stok dah. Yang dok ada di kedai. Dah beli siap-siap. Dah beli siap-siap. Stok dah banyak lah, makcik dah beli awal. Dan sebelum macam lepas telefon tu, makcik dah bagi tahu beri barang-barang kat suami, suruh beli siap-siap. Barang banyak untuk agak RM1 kan, stok kat dalam. Freezer, tapi dah barang tu dah banyak tak boleh guna lah. Mak Teh, kita nak tahu juga perasaan tu kan. Kita tahu kita sudah maklum ramai juga yang terjejas kan. Bila adanya pandemik COVID-19 ni. Jadi bila macam tadi Mak Teh kata sekejap buka, lepas tu dah tutup, lepas tu ingat ada harapan balik kan untuk merancangkan lagi ekonomi apa semua. Bila jadi macam ni macam mana Mak Teh? Makcik masa terjejas jugalah kan. Tapi kita nak buat macam mana sebab benda ni yang berlaku pun kita tak ada rancang kan. Betul. Hari tu kita hanya menunggu je lah. Kita berusaha cara macam mana yang lain lah juga untuk nak mencari kereta untuk hari-hari duduk belanja kan. Sementara nak boleh buka balik. Sebab itu mereka masih nak tengok macam mana keadaan kan. Betul. Ofis ni macam mana. Jarak macam mana. Lepas tu lambat sikit lah. Kalau boleh buka pun dalam bulan ni memang tidak boleh buka lagi lah. Sebab dia masalah COVID kan. Ya, okey. Kita doakan dipermudahkan segala urusan Mak Teh. Sabar dengan dugaan ni ya. Ya, terima kasih kerana sudi berhubung dengan kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Ya, itu dia. Terima kasih. Sebab sampai 9 September kan, ini adalah antara yang menjadi satu cabaran buat peniaga-peniaga. Bukan sahaja Mak Teh, tapi pastinya mereka yang berniaga di kawasan Kuala Sanglang dan juga Kampung Tanah Timbul itu sangat-sangat terjejas. Baru nak bermula, baru nak bernafas, tapi perkara ini pula berlaku. Jadi kita harapkan agar terus bersabar. Itu sahaja yang boleh dilakukan dan kata-kata semangat dari kami je insya-Allah dapat disampaikan setakat ini untuk menjalani fasa yang cukup mencabar ini. Sangat mencabar sebenarnya sebab masa PKP setidaknya boleh dibungkus. Boleh beli online dan sebagainya kan ataupun COD. Kali ini terpaksa ditutup secara tiba-tiba ni. Jadi kesabarannya seperti yang disebutkan sangat-sangatlah dituntut. Kita doakan di segala-galanya dapat usai secepat yang boleh lah. Okey, mudah-mudahan. Kita nak teruskan pengisian Malaysia hari ini. Kan kita setiap hari bersiaran, kita ada segmen Cerita Bulan Merdeka. Betul. Ya. Baiklah. Cerita Bulan Merdeka untuk kali ini adalah Kata pameran itu sempena dating dengan dengan Sofia? sambutan. Dating dengan Sofia nampak? Sepatutnya bingkisan ni kongsi pada hari Jumaat yang lalu. Tapi lah kita ada situasi teknikal sikit. Jadi kita kongsi hari ini. Ini bercakap tentang ulang tahun Diam Tak Diam NST 175 tahun. Itulah. Kepada siapa yang tak perasan. 175 tahun kalau beli surat khabar ni kan perasan di atas list established 1845. Bukan 1945 ya. 1845. Okey, jadi saya dan Sofia berkesempatan untuk ke Balai Berita dipanggil Galeri Prima untuk melihat antara koleksi himpunan NST dalam bentuk gambar, dalam bentuk surat khabar dan sebagainya. Jadi bila kita ikuti dan telusuri tema ni lah Traversing 175, menelusuri 175 tahun tu. Jadi macam-macam cerita kita dapat tengok. Eli bukan pertama kali kan pergi situ? Tapi ke Galeri Prima tu untuk melihat tu kali pertama. Oh ya? Saya jadi macam terpana dan terpesona. Sebab pameran yang diadakan itu bersempena dengan 175 NST betul. kan. Itu yang sangat baru untuk Eli dan juga betul. yang lain. Okey, mari kita saksikan apa yang saya dan Sofia jumpa di Galeri Prima dengan pameran itu. Saksikan. Merdeka. Assalamualaikum semua. Jadi hari ini saya Sofia bersama dengan Ali Iskandar. Kami kini berada di Galeri Prima untuk menyampaikan sesuatu yang cukup istimewa bagi anda semua. Ya, ini bersama dengan Bulan Kemerdekaan, Bulan Kebangsaan.
dan juga dalam segmen cerita bulan merdeka kita. Traversing 175, di mana ia bermaksud 175 tahun di mana NST telah pun melibatkan segala sejarahnya dalam kehidupan kita. Bukan hanya pameran fizikal semata-mata, ada sesuatu yang menarik juga yang dibawakan oleh pihak NSTP berkaitan dengan sejarah 170 tahun ni. Tapi kita nak tengok dululah sebagai orang awam apa yang kita boleh lihat di Galeri Prima ni kan. Ya. Jom, ikuti kami. Jom. Ini gambar yang cukup bersejarah kerana pada tahun 1874 kita boleh lihat sini dikatakan the Sultan of Selangor, Sultan Abdul Samad seated in the center. Jadi Sultan Selangor sendiri, Sultan Abdul Samad yang berada di bahagian tengah gambar ini. Khususnya 1874, begini pakaian pembesar-pembesar negeri Selangor. Ya, begini busana yang dipakai oleh Sultan Abdul Samad. Ya. Ya. Ramai tahu bangunan Sultan Abdul Samad kan, dan Sultan Abdul Samad bagaimana rupa baginda, ini dia. Ini antara koleksi gambar terawal yang dimiliki oleh NST. Mari kita sambung. Ini adalah penerbitan pertama yang kita lihat di sini bagi Berita Harian tahun 1997, Eli. Ya, 1 Julai. 1 Julai 1997. Ya. Bagi Harian Metro ini dikatakan di sini ditunjukkan 25 Mac 1991. Ya. Dengan harga 50 sen lagi. Yang ni yang paling bersejarah lah. The Straits Times and Singapore Journal of Commerce. Dulu kita tak pergi surat khabar sangat. Dulu disebut The Straits Times. Dan kenapa disebut Journal of Commerce? Sebab bukan hanya berita saja dipaparkan, tapi juga aktiviti perdagangan dan juga iklan lah. Sekarang ni macam iklan lah. Dan sekarang kalau anda perasan, kita panggil The New Straits Times. Dulu Straits Times. Ada sebab kenapa. Ada new kan. Kalau nak tahu, jom. Ikut lagi. Yang dipapar sekarang ini adalah salah satu daripada peristiwa yang berlaku sepanjang 175 tahun penerbitan. Shonan Shimbun ini adalah edisi yang pertama di mana pihak Jepun telah pun mengubah surat khabar NST itu menjadi surat khabar bahasa Inggeris dan juga Jepun. Lepas Jepun menyerah, apa yang berlaku kepada surat khabar? Lihat sendiri, nama surat khabar pun berubah daripada Shonan Shimbun atau Shonan Times balik semula ke The Straits Times. Ya. Bila kita ke mana-mana pameran ataupun galeri, kita selain daripada nak tengok gambar, kita nak melihat artifak sebenar juga, betul tak? Jadi di Galeri Prima ni juga dipaparkan artifak yang sebenar, iaitu naskah asal akhbar berita harian New Straits Times dan juga Harian Metro. Kami juga datang di sini, tak boleh sentuh macam tu saja. Diberikan sarung tangan untuk memastikan kertas-kertas ataupun helaian surat khabar ini dapat dipelihara dengan sebaik-baiknya. Galeri Prima ini satu tarikan tambahan kumpulan NSTP. NSTP dan khususnya Galeri Prima sedang mengadakan pameran Traversing 175 selama daripada 7 hari bulan sampai 10 hari bulan Ogos. Wow. Saya rasa inilah boleh kita lihat bagaimana fotografi itu sendiri yang menjadi bahan bukti sejarah. Ada kalanya kita individu ni, macam saya tak suka ambil gambar tahu lah pergi mana-mana. Okey. Itu masalahnya sebab nanti sebenarnya gambar itulah satu-satunya kan yang menjadi bukti apa saja yang telah dilalui kan. Ya. Dan kualiti setiap cetakan tu pun kita dapat saksikan kan, perubahan tahun, harga pun. Kan bermula daripada berapa kupang tadi. Ya, 5 sen, 5 sen. Kita dapat saksikan bagaimana perubahan tu. Ialah 175 tahun. Apatah lagi mereka yang berada dari awal lagi bersama dengan NST. Dan kita ucapkan tahniah syabas untuk NST kerana membawa kita pelbagai ilmu, informasi yang tidak pernah putus sehinggalah ke hari ini. Paling kagum apa dalam tu yang awak jumpa? Sebenarnya banyak sebab bila kita bercakap tentang evolusi percetakan ni kan, dan nama daripada Straits Times ke New Straits Times, kemudian ketika perang Jepun ambil alih, tukar nama dan sebagainya.
macam kita lalu satu terowong masa tau. Macam tu. Saya kalau tengok arkib ataupun bahan archive ni kan, surat khabar lama, Ya. saya suka tengok iklan-iklan dia yang unik saya rasa. Betul. Ya. Macam-macam iklan. Kan? Surat khabar lama macam-macam iklan. Itu memang Macam-macam. menarik, Cuma bukan gambar, kebanyakannya adalah lukisan. Iklan-iklan tu. Okey, hari ini sebenarnya hari terakhir kalau anda nak ikuti pameran ini, boleh ke Balai Berita Galeri Prima. Hari-hari terakhir pameran berkenaan. Sempat lagi insya-Allah ya. Okey, jadi jangan lepaskan kesempatan ini. Okey, kita nak berehat seketika. Kembali selepas ni bersama dengan cerita. topik kita. Cerita Bakal ibu hamil. Hari ini macam sangat sesuai topik ni untuk saya. Ya, betul. Okey, dan juga anda ibu hamil di luar sana, ikuti kami di MSI. Okey. Sebenarnya nervous juga tapi dalam masa yang sama excited sebab ni first baby kami. Tak tahu nak cakap macam mana tapi ayah dia yang paling excited lah. First tu rasa macam excited. Excited sangat-sangat lah kan sebab nak dapat anak pertama kan. So rasa macam betul ke aku pregnant macam tu kan. Quite nervous sebab ni first time. So banyakkan bacaan and tanya pengalaman daripada kawan-kawan lah usually. Sangat-sangat excited sebab sebelum ni kita dah try untuk 2 tahun. First tahun actually tapi dah miscarriage. So this time memang saya sangat concern. Yang sedar pun kawan-kawan lah. Sebab apa? Sebab mungkin corak pemakanan saya and then husband pun tegur lah yang pemakanan saya pelik-pelik. Sembelit lah orang kata, sembelit. Dia almost 1 minggu saya tak membuang sebab orangnya yang memang kita setiap hari akan membuang. So yang ni dia salah satu dah lari daripada keadaan normal. So starting tu lah ada rakan schedule yang bagi cadangan untuk buat pregnancy test. So far tak ada tanda-tanda masa cuma delay period sajalah macam biasa. And then bila kita check, alhamdulillah memang pregnant lah. Period delay, period saya delay seminggu dan rasa macam ada macam weak sikit lah. Actually family yang tahu dulu sebab dia orang yang nampak perubahan saya. Lepas check doktor baru saya ada simptom morning sickness. So far tak ada apa-apa spesifik senaman lah. Kita cuma just pemakanan kita jaga je lah. And then ambil suplemen yang kita perlukan lah, vitamin C ke, dan folic acid, macam tu je. Saya biasanya melakukan senaman di rumah dan juga selain tu ada juga beberapa kawan-kawan yang pregnant. So kita buat bersama-sama. Okey, pastinya setiap ibu akan bercerita tentang pengalaman yang berbeza. Kalau 6 orang anak pun pastinya menghadapi 6 kali keadaan yang berbeza, pengalaman yang berbeza. Apatah lagi mereka yang bakal menjadi ibu. Ibu-ibu di luar sana pastinya ingin mengetahui banyak perkara sebab pelbagai perkara yang bermain di minda anda untuk menimang cahaya mata yang pertama. Jadi hari ini kita bawakan topik tentang teknik melayan kontraksi. Kenapa kita nak bawakan topik ini adalah kerana mungkin sesetengah daripada kita tidak ada lagi pengalaman dan pastinya keliru tentang tanda-tanda awal yang berlaku pada diri kita dan mengatakan itu adalah tanda untuk bersalin dan sebagainya. Itulah yang jadinya pergi hospital, tunggu berjam-jam lamanya. Jadi untuk mengelakkan perkara itu, kita nak belajar sedikit sebanyak tentang teknik melayan kontraksi yang boleh dilakukan sebagai persediaan awal untuk kita mengenal pasti tanda-tanda sebenar untuk bersalin. Jadi hari ini bersama dengan saya di studio MSI, Puan Azwin Abdul Aziz, bidan moden yang tidak asing lagi dengan MSI. Pernah beberapa kali juga kita jemput. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sihat ya? Alhamdulillah sihat. Okey, hari ini Puan Azwin akan bercerita dengan kita juga tentang teknik melayan kontraksi. Sebelum tu mungkin sedikit pengenalan lah. Bagaimana kita nak kenal pasti ataupun dari segi saintifiknya, apakah itu kontraksi yang perlu kita faham? Silakan. Okay, sebelum tu saya nak ucapkan tahniah kepada Anir. Terima sebab kasih. tak lama lagi nak jadi seorang ibu kan. Ya. Okey, biasalah bila kita dalam keadaan baby semakin hari perkembangan dia semakin membesar. Jadi bila dalam kandungan tu kita baby tu dalam keadaan makin kedudukannya makin betul, pergerakan bebas kan. Kita pun dah rasa dah. Jadi kita dalam keadaan sesak nafas kan. Jadi kita tempoh kena bertenang lah masa tu. Kan, kena bertenang betul-betul. Kena relax banyak. Okey, bagi mereka yang tak tahu sakit kontraksi tu macam mana rasanya, boleh tak Puan Azwin terangkan kepada kita? Okey, sakit kontraksi itu maksudnya ibarat macam kita kena senggugut yang teruk.
Senggugut yang teruk. Tapi bila kita dalam keadaan meneran tu, memang sakit dia tu makin kerap. Lepas tu macam ibarat urat putus. Urat putus. Memang kata patah tulang tu serentak lah. Macam itulah sakitnya. Itulah selalu kita dengar senggugut yang paling teruk. Ada yang kata urat tu putus, disambung balik, dia putus balik. Sebab kontraksi tu dia akan datang dengan ada masa-masa tertentu. Betul. Kan? Okey, dan kita juga tahu ada yang dikatakan Braxton Hicks ataupun false alarm lah, yang kita rasa macam kontraksi yang akan bersalin, tapi sebenarnya itu adalah tanda-tanda sahaja, belum lagi disarankan untuk pergi ke hospital dan sebagainya. Bagaimana Puan Azwi nak terangkan tentang tu? Maksudnya baby tu belum buka lagi laluan kan? Sebab kalau ibu yang bersalin pertama ni, dia memang pembukaan tu agak lambat sedikit sebab banyak benda nak dilalukan kan. Sebab keadaan dia macam laluan tu agak sempit sikit. Jadi kita kena banyak macam pernafasan, bertenang, sebab lepas tu kita kena kumpulkan tenaga untuk proses meneran. Jadi kena bersedia dengan keadaan tenang. Okey, kita nak tanya banyak lagi sebenarnya tentang teknik pernafasan dan apa yang boleh kita lakukan semasa melayan kontraksi ini bagi ibu-ibu hamil di luar sana. Jadi sementara itu kita nak kongsikan juga kepada anda, saya sempat untuk pergi ke KPJ Tawakal Kuala Lumpur untuk belajar teknik senaman bagi mereka yang berada di usia sama dengan saya, iaitu 8 bulan ataupun lebih kurang 33 minggu. Inilah yang disarankan oleh mereka yang bertauliah. Ayo jom saksikan. Daftar dulu ya. Okey, hari ini saya bersama dengan suami saya di KPJ Tawakal Kuala Lumpur. Sebenarnya kami ada hajat di sini nak belajar teknik senaman yang betul untuk ibu hamil. Jadi hari ini saya dan juga suami akan mempelajari teknik yang betul untuk ibu hamil yang mungkin sesuai seperti anda semua yang sama usia kandungannya bersama dengan saya, 8 bulan ataupun 33 minggu. Okey? Jom. Pertama, Fahani kena tunjukkan sebab kita dalam keadaan duduk. Okey. Mula-mula selalunya kita akan start dengan circulatory exercise lah. Up, down, in and out. Next, kita akan buat untuk regangan bahagian dalam paha. Pegang dekat pergelangan kaki ni. Elbow, siku letak dekat you punya paha. Badan straight and pergi ke depan sikit. Sebab kita lakukan ni regangan untuk bahagian pelvic ya. Mana pegang dekat ankle, satu dekat lutut and turunkan badan ke bawah. Memang terasa sakit di bahagian bawah inner thigh ni dan juga sini ya. Okey, sekarang Fahani boleh letakkan tangan ke belakang kepala. Okey, siku ke depan dan bukakan satu level dengan bahu dan sedikit ke belakang. Boleh rasa? Boleh. Ke belakang. Pun sama kena hold 15 second. Tarik nafas macam biasa. Tarik nafas, hembus dan let go. So sekarang kita akan melakukan regangan di bahagian leher. Okey. So satu, tangan kiri ke belakang. Fahani pegang telinga, tangan kanan dan tarik ke tepi. Okey, bahu Fahani kena jatuhkan dia. Jatuhkan and then tarik. Cik boleh pegang tangan isteri and then slowly Puan Hanin boleh turun. Pull down. Okey and then Puan Hanin okey? Okey. Ini antara senaman yang paling mencabar setakat ini yang Puan Nisa ajar saya. Dia half squat. Tapi kita kena bersandarkan dengan gym ball ni. Jadi memang perlukan support system daripada husband di hadapan ni. Saya pun dah mengah, minta maaf. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Lagi. Okey, ini adalah teknik senaman yang terakhir sekali untuk hari ini. Okey, cara-caranya adalah anda perlu duduk di atas gym ball. Okey. Dan kita
kita akan bukakan sedikit kaki. Okey. Ikut saiz perut lah biasanya. Okey. Lepas tu Pak Hanim cuma bounce 10 kali. Dan Okey. kita rest. Bounce 10 kali, kita rest. Okey. Okey, boleh lakukan ke-7 senaman ini bagi anda yang sama usia kandungannya bersama dengan saya. Okey, mungkin sedikit daripada Puan Nisa. Okey, untuk ibu-ibu hamil di luar sana, saya menasihatkan anda semua untuk tidak takut melakukan senaman-senaman semasa mengandung kerana ia sangat membantu anda untuk melancarkan proses kelahiran dan dapatkan nasihat dan pandangan ataupun tunjuk ajar daripada mereka yang bakal lahirkan. Itulah tadi sedikit daripada Puan Nisa yang mana banyak sebenarnya ilmu yang saya telah pun pelajari pada hari ini dan harap-harap anda yang sedang menonton juga dapat ilmu yang sama. Terima kasih Puan Nisa. Sama-sama. Okey, senaman ni sebenarnya apa yang disarankan 30 minit sehari dan dilakukan pada kebanyakan hari dah mengikut kepada ketahanan badan kita ibu hamil. Ini adalah untuk potensi kita bersalin secara normal. Okey, betul tak? Puan Azwin kan? Dapatlah sikit chances kita nak bersalin secara normal tu kan? Okey, bukan sahaja Puan Azwin bersama dengan kita, kita juga nak memperkenalkan Dayah Bakar. Dayah tak sempat lagi ucapkan tahniah. Sama-sama tahniah lah Anim. Hari ni hari-hari mak buyung sedunia. Ya. Okey Dayah, kita tahu yang sekarang ni menunggu hari sahaja. Ya, menghitung hari. Bagaimana keadaannya sekarang? Keadaan dia, orang kata makin nak dekat dengan waktu yang patut kita bersalin tu. Of course lah, tiap-tiap malam pun tidur terfikir, terbayang. Tapi tengah nak cari lagi, orang kata, ilham untuk jadi tenang, relax. Masa yang sama memang banyak exercise Anim. So saya tengok video exercise tadi saya senyum. Saya pun buat squat juga. Banyak berjalan, naik tangga dan sebagainya. Apa sahaja untuk membantu untuk kita bersalin secara tenang lah dan normal. Dan normal insya-Allah. Insya-Allah. Okey, cuma situasi Dayah dia agak sedikit mencabar apabila kita tahu yang Dayah berjauhan dengan suami kan? Ya, betul. Sebab PKP ni suami Dayah sebenarnya tak dapat nak balik bila bertugas di Australia dan sebagainya. Itu pun satu cabaran yang sangat getir ya. Ya. Okey. Oh, tidak video itu. Ini adalah antara perkongsian Dayah di YouTube channel Dayah. Di mana ini adalah momen yang terindah apabila memberitahu si suami Dayah mengandung. Kan? Masa ni. Sebab sepatutnya saya ingat memang saya patut fly ke Australia beberapa hari selepas saya pergi klinik. Jadi saya ingat saya nak surprisekan kat sana. Tapi sebab bila kita dah ada doktor kata dah ada heartbeat dah, saya rasa macam ya Allah, tak boleh nak simpan. Masa ni berapa bulan? 6 minggu. 6 minggu. So saya keluar je pintu tu, saya terus kata macam saya kena bagi tahu dia sekarang. Kat sana waktu tu Australia dah malam lah. Jadi unexpected. Dan lepas beberapa hari je PKP dilaksanakan kan? Bukan, lepas beberapa hari itu pula, itulah orang kata Allah ni perancangan. Saya morning sickness yang tidak boleh tak boleh nak kawal. Memang tak boleh. And after that, kata macam tak apalah, kita tunggu first trimester, nanti kita akan fly lah untuk baby kan. Australia pun waktu tu terbakar dan sebagainya, cuaca tak bagus. Habis first trimester, happy nak pergi. Tapi itulah, nak buat macam mana, PKP pula. Tapi kalau macam contoh Dayah dah ke sana pun, itu satu hal juga kan, tak boleh balik sini juga. Ada hikmah lah, ada hikmah sebenarnya. Okey, sementara itu kita nak bersama dengan Puan Farihah On di sana. Cik Farihah On saja je nak menggalakkan dia cepat sikit jadi puan. Silakan Farihah On. Doa lebih sikitlah ni. Bila bercerita kan pasal ni ibu hamil semua kan, teringat macam pengalaman sebab saya antara ibu yang tidak buat research bila nak bersalin tu. Yang tak ada exercise and everything. Kita pun jauh juga dulu suami. Jadi macam seorang-seorang kat sini. Jadi yang sebenarnya apabila kita ingin menjadi seorang ibu lah kan, perlunya ada ilmu di dada sebenarnya. Kena kumpul sebanyak mungkin kerana nak berperang, itulah satu-satunya hari yang akan berperang. Ya Allah, Tuanku, ingat balik takut. Baik, kita nanti akan bersama dengan Nur Faizah Arifin, merupakan konsultan ibu hamil dan berpantang, berada di Alustar Kedah. Jadi Nur Faizah ni memang ada pengalaman menjaga ibu-ibu hamil dan juga ibu yang telah bersalin dalam keadaan pantang. Bolehkah kita nak bersama dengan Nur Faizah Arifin? Hello. Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi dan selamat pagi Gigi. Okey. Faizah, mungkin kita nak kongsikan sikit lah. Ini saya rasa ini antara yang penting juga persediaan sebelum masuk Dewan Bedah ni, Dewan bersalin.
sama ada diorang bersedah ke, kita nak bersalin normal ke. Apa sebenarnya tips yang boleh kita berikan untuk bawa kepada mereka ni? Kepada ibu-ibu yang nak masuk Dewan Bersalin ke? Okey, baik. Pertama kali, bismillahirrahmanirrahim. Kak Long nak mengucapkan terima kasih kepada TV3 dan khususnya warga kerja Malaysia hari ini kerana sudi menjemput Kak Long yang daripada Kedah hari ini. Dan terima kasih juga kepada penonton-penonton yang menonton. Okey. Fariha, boleh Kak Long nicknamekan guna nama mesra Kak Long? Nama Kak Long memang Faizah. Tapi Kak Long lebih silakan Kak Long. lebih lancar. Kami Boleh, tak saman Kak Long. Baik. Okey, baik. Alright, topik pagi ni sangat menarik sebenarnya. Dengan memandangkan situasi pandemik COVID-19 yang berlaku, banyak polisi hospital telah menetapkan untuk tidak ada teman untuk bersalin. Suami tak boleh masuk lah tak boleh masuk. Jadi tadi Kak Long tengok video yang sebelum-sebelum ni menceritakan ramai yang teruja. Kan? Ramai yang excited nak pergi bersalin. Tapi apabila mereka dikenakan polisi tiada peneman, ramai yang rasa moral down. So, sedikit sebanyak Kak Long rasa Kak Long nak share beberapa tips yang mungkin akan membantu ibu-ibu tu untuk naikkan balik semangat. Antaranya? Sepertinya. Boleh Kak Long mulakan? Ya, silakan. Itu seperti contoh tips yang pertama kita kata selalu Kak Long tekankan adalah visualization ataupun kita bayangkan. Kita get the idea. Macam mana kita nak pergi bersalin tanpa peneman ni. Sebab kebanyakan kalau ibu yang dah 2-3 kali dia ada pengalaman. Jadi kita boleh plan. Tapi ibu yang kali pertama dia tidak ada idea, dia tidak ada pengalaman. Macam mana kita nak mengharungi fasa contraction, fasa nak bersalin. Jadi daripada mula-mula kata suami ataupun ahli keluarga menghantar dekat hospital, sampailah dia pulang ke rumah, hanya waris ataupun suami boleh ambil masa discharge sahaja. Jadi masa tu dia kena bayangkan dah. Persiapan mental lah daripada sekarang ni juga. So mental, fizikal dan emosi kena bersedia. Jadi bila kita dah ada persediaan macam tu, sekurang-kurangnya kita akan lebih calm, lebih relax. Lagi? Keduanya adalah of course ilmu. Macam tadi Fariha cerita, Fariha tak buat apa? Saya tak ada. Kita ni duk tengok dah dekat drama Melayu apa kan. Konon tekan macam ni. Betul bila sampai kat dalam tu, masa saya belajar nak meneran ketika tengah sakit nak meneran tu baru belajar. Bukan meneran kat leher, meneran kat perut. So macam tu, kena ada ilmu. Carilah ilmu seberapa banyak tentang teknik melayan kontraksi tadi yang kita tengok, teknik pernafasan dan meneran, teknik penyusuan. Teknik penyusuan pun kena belajar Fariha sebab bila kita lepas bersalin, baby tu tinggal dekat kita. Suami tak ada pelawat yang dibenarkan. Jadi kita kekok untuk kali pertama. Jadi kita kena cari ilmu tentang itu. And of course seperti yang selalu Kak Long ulang-ulang pada Kak Long punya followers, iaitu please expect the unexpected things. Maksudnya kita kena menjangkakan perkara-perkara yang di luar jangka. Dalam topik ni selalu Kak Long kata macam kita ada birth plan kita. Kita nak bersalin secara tenang, bersalin tanpa koyakan, bersalin dapat baby skin to skin, husband duduk dengan kita, bersalin secara normal. So banyak yang indah-indah lah. Kalau ikut birth plan kita sendiri, semua yang indah. Tetapi sebenarnya Allah Ta'ala telah menyediakan birth plan untuk kita, yang terbaik untuk kita. So katakanlah kita pergi nak bersalin secara normal, tiba-tiba terpaksa emergency Caesar. Ataupun kita kena melalui induce, tukarkan perkataan serah diri kepada perkataan pergi berjuang. Jadi kita kena expect perkara-perkara tu. Jadi pembacaan banyak membantu, tetapi jangan ambil yang negatif, simpan. Kita kena duduk dalam pembacaan banyak-banyak aura yang positif. Kak Long, saya rasa kita perlu seimbangkan juga. Mungkin ada juga isteri yang kuat nak pergi berjuang ni, tapi suami pula Kak Long.
Suami pula yang tak berapa kuat. Jadi mungkin ada sedikit lah. Tapi tapi ada hikmah dia kot. Kami tak ikut. Takut masuk satu stretcher, keluar 2 stretcher. Kan? Okey. Okey. So maksudnya kata-kata semangat daripada suami, doa daripada suami untuk kita kekal tenang sebelum dihantar ke labor room. Maksudnya bila kita mencari ilmu, kita jangan mencari seorang-seorang. Betul. Sebab yang melahirkan, yang menyusukan, yang mengandung adalah isteri. So suami tak ada idea. Dia tak pernah merasai benda tu. Jadi kita kena cerita sebab they cannot read your mind. Suami tak boleh baca. Minda korang. Jadi kita kena, ibu-ibu perlu berbincang. Berbincang dengan suami apa yang kita nak. Kena cakap. Kena state it out. Apa yang sama-sama lah cari ilmu berdua kan. Ya, betul. Sebab nanti itulah tulang belakang kita. Betul. Baik. Terima support kasih system kita. sangat-sangat Kak Long di atas perkongsian ni ya. Kita harapkan. Dan kalau ada sedikit masa kalau nak tambah sedikit lagi iaitu 10 saat. Please menggunakan perkataan magic. Sorry and thank you. Okey, sebab dalam labor room semua akan nak tolong kita. Betul. Okey. So terima kasih. Terima kasih kepada Fariha. Okey, terima kasih juga Kak Long Nur Faiza Arifin, konsultan ibu hamil dan berpantang. Baik, itu sedikit tips yang dikongsikan. Pastinya yang lebih penting adalah bagaimana suami dan juga isteri itu duduk berdua dah hujung-hujung ni kan bersamalah, bersama mencari ilmu yang ada sebab kita ni nak menyambut anak kita, kita yang mencorakkan mereka. Nanti apatah lagi nanti isteri dalam pantang, siapa lagi nak menjaga? Mestinya suami kan nak menjaga isteri dan memberi kata-kata semangat. Sebab sakit selepas bersalin tu lagilah. Betul tak? Kita pas balik dekat bakal ibu dan juga pakar. Alamak. Cik Fariha, saya belum tahu lagi sakitnya. Okey, terima kasih Fariha dan juga Kak Long ataupun Puan Nur Faiza. Kita dah tahu sikit sebanyak bagaimana mungkin Dayah adalah sedikit motivasi ya untuk masuk ke Dewan Bersalin tanpa si suami di sebelahnya. Tapi kita nak mulakan sebab hari ini topik kita adalah teknik melayan kontraksi. Kita nak belajar teknik pernafasan. Sebab kabarnya pernafasan yang paling penting ya. Ya, kita mengah kan? Kita mengah nak cakap ni pun sebenarnya struggle. Tapi mungkin boleh mulakan. Silakan. Okey, untuk macam kita kena ada ketenangan jugalah. Jadi suami kena support isteri tadi. Macam kita pun janganlah duduk setempat je, kena banyak bergerak. Pergerakan tu kena ada. Maksudnya kena banyak berjalan kan, lepas tu kena positif dan banyakkan berzikir. Sebab baby makin lama dia bila buka kan CM tu makin lama makin ke bawah, kita memang ada rasa sakit dia ada ari kan, kita macam-macam sakit. Jadi kena ada macam sokongan daripada suami jugalah untuk menenangkan kita. Okey. Untuk macam Dayah menunggu hari je bila masa Dayah. Apa antara aktiviti yang dilakukan sekarang ini selain daripada bersenam dan sebagainya? Okey, aktiviti sendirilah Okey, sebenarnya jangan biarkan diri anda keseorangan di dalam bilik ke ataupun di mana-mana saat kita akan fikirkan benda yang mungkin lara, benda yang menakutkan kita lagi. Yang tidak fikir. Ya, dan ialah yang bukan saya fikir. Jadi macam saya rasa mewakili untuk mungkin anda-anda yang suami mungkin berjauhan ataupun atas apa sebab sekalipun di mana tulang belakang tidak ada di sisi. Sebenarnya memang betul paling penting is our positive mindset. Macam mana kita bayangkan. Memang tak semuanya kita bayangkan indah-indah, tapi macam mana kita lihat sesuatu perkara dan paling penting pergantungan kita hanya kepada Allah semata. Maksudnya kalau kita percaya Allah boleh bagi kita lalui perkara ini. It is a moment. Ia adalah satu fasa. Dan macam yang Puan cakap tadi, memang berzikir. Katanya jangan putus zikir daripada kita punya lidah. Sentiasa berzikir. Dan of course, saya rasa selain daripada exercise tu, kita jangan fikir banyak sangat. Fikir banyak sangat ni yang akan mengacau kita punya minda. Jujur, ini pun pertama kali untuk Dayah. Fokus dekat satu benda sajalah kan. Dan saya rasa jangan, ini lagi satu, saya perasan selalu orang akan menakut-nakutkan lagi ibu-ibu yang nak bersalin. Betul tak? Jadi saya rasa kita kena positif ke orang lain jugalah. Okey, Puan Azwin, kita terus kepada teknik pernafasan yang betul. Hari ini nak ajar kami berdua kan. Teknik pernafasan yang dikatakan boleh digunakan semasa kontraksi sedang melanda diri ini. Silakan. Apa teknik pernafasan yang betul kita perlu lakukan? Maksudnya kita kena bersedialah menenangkan diri kita. Lepas tu kita kena tarik nafas dalam-dalam kan. Lepas tu pelan-pelan kita kena slow-slow kita kena lepaskan nafas tu. Lepas tu dengan cara apa orang kata, maknanya tarik tu mulut. Daripada mulut, lepas tu tahanlah nafas tu. Lepas tu pelan-pelan kita buka mulut kita tu kita lepaskan.
pelan-pelan supaya kita lebih bertenang dekat situ. Ada setengah orang yang merasakan perkara itu sukar untuk dilakukan sewaktu sakit tu ni. Mereka memilih untuk bernafas dengan laju dan sebagainya. Memang setiap orang adalah cara pernafasan dia sama. Ikut atas depend pada orang masing-masing lah. Tapi biasa macam Kak Win pengalaman sendiri kan 6 orang anak. Memang orang kata yang panjang. Kadang 3-4 jam tak keluar lagi kan. Tapi kita memang keadaan macam tu dengan keadaan letih, dengan penat, memang orang kata pengantung kita memang dengan Allah lah orang kata kan. Sebab bila kita dalam keadaan kelam kabut, kita takut tadi lagi mudahkan macam tempoh untuk bersalin tu. Jadi memang kita kena tenangkan diri kita lah. Kena banyakkan bersikir dan kita banyak tarik nafas tadi. Tapi kalau dekat hospital, doktor akan bagi kita satu oksigen kan untuk bagi kita senang kita bernafas. Tapi kalau macam Kak Win sendiri, Kak Win suka bernafas cara menenangkan diri sendiri, tarik nafas dalam-dalam. Okey, contohnya lah keadaan itu berlaku di rumah kan, maknanya jarak antara satu kontraksi kepada kontraksi yang kedua itu jauh. Kita tahu bukan lagi waktu yang betul-betul nak bersalin. Apa yang disarankan oleh Puan Azwin sendiri untuk dilakukan di rumah? Maksudnya sebelum pergi ke hospital lah. Sebelum tu sebab tu kita sebelum bersalin tu kita kena bersedia. Dari segi beg kita kan, peralatan kita nak bersalin tu, sebab nanti memudahkan kita untuk pergi ke hospital tu. Dan kita tak nak ada macam keadaan sukar macam kelam kabut kan. Semua kena ready. Sebab tu kita kena ada disiplin dalam diri kita lah. Macam untuk pergi tu kita dah bersedia semua. Jadi bila kita tenang tadi, semua benda jadi mudah. Okey, Dayah. Sebab kita tak naklah sentuh banyak sangat tentang Dayah terpaksa melalui ini sorang-sorang dan sebagainya. Sebab kita takut nanti perkara ini akan trigger lagi perasaan itu. Tapi sekarang ni setakat persiapan dah 100%? Itulah macam persiapan tu terus tak fikir. Okey, macam jujur malam semalam saya sudah dah siapkan hospital bag, bag baby dan sebagainya. Saya tak tahu ada orang kata siapkan 2 bulan sebelum dan sebagainya. Tapi saya memang suka buat benda double, triple. Last minute tu dululah semenjak macam kita makin nervous ni, kita dah siap awal sikit lah. Jadi saya check balik barang-barang saya malam semalam. Daripada mummy's bag to baby's bag. Rasanya ni kita boleh cakap 90% lah. Tak boleh ubah 100% ni Sam cakap kan. Okay. Tapi memang katanya kalau anytime ni, bila masa saja dah pun bersedia lah. InsyaAllah. Sepatutnya tarikh ni bila? Patutnya ialah nak dekat dalam macam tengah Ogos ataupun hujung. Tapi biasa ada kondisi yang membuatkan doktor cakap, Dayah, soalnya bila-bila masa je ni bersedia sahaja. Macam get ready, macam datang Aimee Syai pun macam wow, beraninya kamu. Baby Aimee Syai, mana tahu. Okey, terima kasih Dayah. Kita nak rehat seketika. Terima kasih banyak-banyak Puan Azwin juga yang berkongsi banyak sangat perkara dengan kita hari ini. Harap-harapnya sedikit sebanyak teknik pernafasan dan juga motivasi yang diberikan ini dapat membantu anda juga ibu hamil di luar sana. Kita rehat seketika, kembali selepas ini di Aimee Syai. Okey, kembali dalam Malaysia hari ini dan sebelum kita berbicara dengan tetamu berikutnya, ada beberapa perkara ataupun satu perkara yang penting nak kongsikan kepada anda semua. Sertai acara Restart Malaysia yang akan bermula pada 17 Ogos hingga 16 September 2020 ini, dan kepada yang berminat untuk menyertai acara ini, pendaftaran dibuka mulai sekarang dan akan ditutup pada 16 Ogos, beberapa hari sahaja lagi. Jangan lepaskan kesempatan. Segala maklumat lanjut dan pendaftaran boleh dilayari laman getbibb.com/events/69. Siapa cepat, dia dapat. Okey, itu cerita tentang Restart. Dan kita nak bersama dengan tetamu yang akan menjayakan drama pukul 6 yang akan bermula 12 Ogos ini. Saya perkenalkan tetamu, tapi sebelum itu tajuknya ialah Kebaya Kasut Kanvas. Tetamu hari ini datang berbusana sedemikian. Di sebelah kiri saya ialah Nabila Razali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi semua. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Ya, dan gandingannya dalam drama ini ialah Farid Ahmad. Assalamualaikum Farid. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum. Selamat pagi. Sihat ya? Alhamdulillah sihat. Hari ini tak pakai earpiece lah untuk Aimee Syai. Dah. Tugas lain dekat studio dia kan. Masuk studio B dah biasa pakai earpiece, ni datang kosong kan. Lain tugas dia. Okey, ini 10 episod. Betul. Yang akan bermula Rabu ini. Betul, 12 Ogos ini. Okey, dan ini adalah apa yang tajuk-nya lah. Kebaya Kasut Kanvas. Kita tunjuk sikit. Tunjuk sikit. Mungkin Nabila Razali. Okey. Okey, catwalk pun boleh nak catwalk juga. Nampak tak? Inilah kasut kanvas dia. Terkejut juga kamera. Pelbagai warna. Pelbagai warna. Okey, wataknya ialah apa? Suria
Surya Juliana. Surya Juliana. Okey, tapi nama Farin tu yang saya suka tu. Gary apa? Gary Rahman. Gary Rahman Okey, awak sebagai apa? Gym instructor? Gym instructor dan juga orang kata freelance software engineer. Macam ni. Okey. Bagi up sikit lah selain daripada selain daripada gym instructor. Sekarang kan orang sekarang banyak job freelance dan sebagainya kan. Job semua. Okey, Surya wataknya sebagai apa? Okey, sebagai seorang wanita yang dah ditentukan pasangannya, tunang dia, tapi dia tak tahu siapa. So sepanjang 10 episod ni adalah tugas dia untuk mencari siapalah tunang yang mak dia dah ikatkan tu. Mak dia dah jodohkan tu. Jadi bagi Bella setiap episod tu ada dia punya suspense dia, ada dia punya macam membuatkan orang tertanya-tanya tau. Ada cliffhanger-nya. So saya rasa menariklah cerita ni untuk tu mak dia tu, Cik Pah namanya tu. Rosita Cik Wan. Cik Pah ialah Cik Ta. Okey, kabarnya kerana terlalu sibuk dengan kerjaya dan sebagainya tak fikirkan tentang nak ada hubungan teman lelaki atau nak berkahwin. Betul. Tu yang mak pilih kan tu? Ya, tu yang mak pilih kan. And then memandangkan pemakaian dia tu kadang tak kena dengan cita rasa mak dia. Jadi mak dia macam ada ke orang nak dekat anak aku ni? Pemakaian Surya ni lah. Kebaya kasut canvas sebab mak dia letup kan, mak dia Rosita Cik Wan sebagai Cik Pah dalam kebaya kasut canvas. Jadi mak dia macam was-was, ada ke orang nak dekat anak dia ni yang pakaian macam tak kena. Tapi menjadi seorang Surya Juliana ni, dia seorang yang tetap dengan pendirian dia dan dia yakin dengan apa jua yang dipakainya. Dan dia ada pendirian dia sendirilah. Okey. Farin, katanya penonton takkan tahu mak dia Surya ni kena cari sendiri siapa yang mak dia pilih. Mak dia bagi hint saja kan? Ya, betul. Okey. Dan anda salah satu watak lelaki dalam ni. Adakah itu jawapannya ke apa? Belum apa-apa kita dah bagi spoiler ke? Rahsia kan. Tapi antara tarikan nama ini kalau kita tengok daripada apa yang kami dah promokan dan sebagainya, sebenarnya tarikan setiap minggu, setiap episod ialah permulaan perjalanan dia nak mencari siapa. Pasal dia katakan dia kenal. Dia tahu siapa. Mak dia kata dia awak kenal. Jadi di situlah menariknya setiap episod dengan pelbagai hero-hero, ramai hero-hero, lelaki-lelaki hebat yang hadir dalam hidup dia. Itu menjadi tarikan setiap episod. Betul. Dan pelbagai karakter. Jadi adakah anda salah seorang daripada ni? Oh, sudah tentu. Kalau tak, saya tak berada di sini. Mana tahu kawan Cik Pah ke, kita tak tahu. Nasib baik Cik Pah tak try. Ya. Okey, ini posternya jejaka-jejaka yang cuba menambat hati Surya Juliana ni. Ramai pilihan dia. Yang ni tak pakai kasut canvas pula? Ada. Kasut canvas. Dalam ni dia memang ada banyak warna kasut canvas dan pelbagai jenis kebaya yang dia pakai. Sebab dia memang minat fashion kebaya dan juga kasut canvas. Sampai dia jadi sumber inspirasi dalam salah satu hero-hero tu. Bella tak boleh cerita banyak, nanti tak surprise lah kan. Jadi korang semua kena tengok. Baik, okey. Mari kita keluar daripada ni. Okey, sebelum tu drama ni 12 Ogos 6 petang kan? Ya, Rabu Khamis. Okey. Kalau di luar sebagai seorang personality selebriti kan, adakah pemakaian begini sesuatu yang okey? Okey, bagi Bella dah selepas sebulan Bella buat penggambaran ni, Bella rasa ini adalah outfit yang paling selesa sangat-sangat. Pakai kebaya, memandangkan ini pun pakaian tradisional kita. Jadi Bella rasa selesa dengan pakai kasut canvas. And then dalam cerita ni Bella naik skuter tau. Jadi walaupun kena naik skuter, pakai kebaya, pakai kasut, tapi still kita boleh lagi naik skuter, jadi kasar-kasar sikit. So benda tu keselesaan yang penting. Tapi dekat luar, kalau orang mengenali Nabila Razali ni, selalunya pakai tinggi ni. Tapi ni kira, apa orang kata, personality yang lagi satu. Dia memang sangat cute. Ya. Betul cerita ni. Maknanya di luar selesa lah kalau pakai macam ni? Selesa je. Okey, baik. Sebagai seorang lelaki, boleh ke terima tolak tepi watak lah, tolak tepi watak. Kenapa tidak? Yang pakai kebaya dengan canvas. Betul. Kadang-kadang kita tertarik kepada sesuatu yang berbeza, sesuatu yang unik. Saya kira ini jugalah yang menjadikan antara jejaka-jejaka tu ataupun mungkin saya sendiri watak Gary Rahman tu dalam cerita ni tertarik pada dia, sesuatu yang unik. Dan saya pun cakap kadang silap-silap kalau dah ada. Tapi mungkin ini juga akan menjadi satu trendsetter pula lepas ni. Sebab tak nampak canggung pun kan, nampak macam selesa punya, manis punya kan. Betul dia. Okey, Farin, silalah promosi drama ini. Okey, jadi pastikan anda menyaksikan Kebaya Kasut Canvas bermula Rabu ini. Rabu ini jam 6
petang di slot drama pukul 6 dan saya kira memang akan menghiburkan lah. Ya. InsyaAllah. Nabila? Okey, ada pesanan sikit kepada anak gadis di luar sana yang mungkin dah ditentukan jodoh oleh maknya. Oh, ini apa moral of the story? Moral of Okey, the okey. story. Jadi korang janganlah was-was dengan pemilihan ibu bapa kita. Pemilihan diorang adalah pemilihan yang paling tepat sekali. Jadi jangan lupa untuk tonton Kebaya Kasut Canvas mulai 12 Ogos, Rabu dan Khamis jam 6 petang. Ya ke ni? Betul. Pilihan ini sebab pilihan yang dapat tu yang tepat. Kalau betul-betul? Taklah, jodoh kan. Okey. Kita tak tahu tapi ujung-ujung tu mesti Orang yang yang paling redha ni Farin, yang redha. Okey, selamat maju jaya ya Terima Farin dan kasih. juga Bella. Terima Terima kasih sudi bersama kami. Jangan lupa seperti biasa 12 Ogos Rabu ini 6 petang KKK. Betul. Kebaya Kasut Canvas. Ya. Bukan GKK tu drama lain. KKK Triple K. Okey, kita nak berehat seketika selepas ini bersama dengan seorang artis baru. Tak baru juga sebenarnya, dah menempuh nama. Hebat juga suara beliau. Syahrul Kamal bersama kita di Malaysia hari ini. Ya benar diriku yang salah, semua kelakuan yang tidak kau inginkan membuat kau lelah, selalu prasangka dan gelisah. Dan memang tepat telahanmu, keraguan yang menghantui di fikiran, kini ku percaya dugaan bukan satu mainan. Jangan ada ragu kepada diriku, takkan pernah ada ganti selain darimu. Maafkanlah sayang, membuat dirimu rasa disakiti. Jagalah dirimu, nantikan hadirku. Moga engkau rasa aku kan selalu ada. Ku janji padamu, selamanya cinta, kau pilihanku. Jangan ada ragu kepada diriku, takkan pernah ada ganti selain darimu. Maafkanlah sayang, membuat dirimu rasa disakiti. Jagalah dirimu, nantikan hadirku. Moga engkau rasa aku kan selalu ada. Ku janji padamu, selamanya cinta, kau pilihanku. Oh, ku janji padamu, selamanya cinta, kau pilihanku. Syahrul Kamal. Khabar? Assalamualaikum. Alhamdulillah. Jangan takut tengok dia tengok dia macam takut lah. Garang sangat ke? Awak pun takut? Saya pun takut juga. Jangan macam tu. Kita tengok perjalanan fizikal Tuan dia. Silakan. Ini. Oh, sini sikit. Oh, tak apa. Penjarakan fizikal. Baik, 1 meter. Okey. Ini pertarungan baru Syahrul lah. Tak, ini adalah lagu yang kelima daripada saya. Okey, untuk tahun ni lah. Untuk tahun ni. Okey, mungkin boleh ceritakan sikit berkenaan dengan lagu ni? Lagu ni seperti yang saya cakap tadi, lagu yang kelima dan ditulis oleh Hang Nadim dan dikompos oleh Hang Nadim dan Bunga Cantik. Tapi awak nampak macam Hang Nadim tak?
ada 7 orang mungkin sama. Tapi sejujurnya Hang Nadi memang idola awak ke macam mana? Tidak, dia adalah guru saya, disiplin saya. Okey. Jadi imej ni macam mana? Adakah ini memang imej awak sebelum bergelar artis ke ataupun setelah dibentuk oleh seseorang ataupun imej konsultan? Dia daripada management lah. Okey. Management, so diorang decide untuk saya bawa imej macam ni untuk lagu Maaf. Untuk lagu Maaf ada imej macam ni? Ya. Lagu lain? Pakai camplikat. Okey, tapi bagi mereka boleh tahan bagi mereka yang nak mengenali awak, bagaimana awak bermula menampak dalam industri, ada setengah yang kenal daripada aplikasi Smule, ada yang setengah kenal daripada YouTube, tapi kalau untuk awak pula macam mana? Saya bermula daripada satu program reality TV 5 tahun lepas. Okey. Dah lama sebenarnya. Alhamdulillah. Lama juga nak mendaki. Apa sebab yang mungkin sedikit mencabar untuk meletakkan nama di industri? Terlalu ramai kan artis ataupun penyanyi sekarang seperti cendawan yang tumbuh selepas hujan. So kita nak kena fight balik itu lah. Okey. Syarul masa menyanyi, sikit berlakon, bercara. Bercara sikit-sikit lah. Ya, nampak hebat tak hebat? Mengajar Dalam diam juga. tau. Dia macam versatile. Lepas tu pula yang paling hebatnya Boleh buatnya? paling hebat ya. Asal sekolah di mana tu? Dia pandai mengaji. Pandai mengaji ya. Suara lunak ni. Iya ke? Asal mana sekolahnya? Sekolah biasa je. Okey, Tapi maknanya Adalah suruh sekolah pondok lah. Dulu. Berapa adakah belajar bertaranum semua? Ya, saya dulu kasidah. Patutlah lunak suara lain macam sikit. Jadi kira sangat membantulah untuk bidang nyanyian kalau ataupun ada teknik berbeza bila menyanyi. Berbeza. Cumanya ada persamaannya dari segi macam melontarkan suara itu, pernafasan. Itu kira persamaan untuk menyanyi dan mengaji. Okey. tapi macam tanggapan berbezalah juga kan. Anda yang dulu dengan sedikit yang background berbeza, sekarang menyanyi, apa persepsi keluarga ataupun rakan-rakan yang terdekat apabila dengar awak dah masuk dalam industri nyanyian? Dia tak kisah pun apa bidang yang saya masuk, yang penting kita tak lupa asal-usul lah. Betul. Setuju? Jangan lupa Dekat belakang ni. Ya, saya. Ini dia videonya. Cantik Ini kat mana? Ini dekat Kuala Selangor, Sincan. Kuala Selangor je. Idea ni siapa punya? Kita satu tim management, kita fikir dalam masa yang singkat sebab waktu PKP kan. Kita decide tu dalam masa yang singkat sebenarnya. Jadi ini yang keluar. Tapi cantik lah. Tapi nampak macam ranch punya, macam cowboy-cowboy ni kan. Ya, itu konsep dia. Disesuaikan dengan imej Syarul lah. Jadi maknanya rambut panjang ni atas permintaan lah, bukan memang awak nak simpan rambut panjang? Saya memang nak simpan rambut panjang. Menguatkan lagi lah. Sebab asalnya saya start masuk industri dalam program reality tu saya berambut panjang. Baik. Jadi atas tuntutan pihak production semasa tu, saya disuruh untuk berambut pendek. Tapi sebenarnya inilah imej yang ingin dikekalkan. Sebenarnya saya lebih selesa macam ni. Lebih selesa. Saya kalau orang kata macam nak pakai kot ke apa tu untuk event-event tertentu nak selalu pakai tu rimas. Siapa tadi masuk masa Syarul tengah praktis nyanyi tu kan? Ni Akif kenapa suara dia lain? Berapa kali dah awak dengar orang kata imej awak macam Akif? Ya Allah, tak tahulah nak cakap. Tak tahu nak cakap. Sebab cara t-shirt dia V-neck-nya macam tu, kemudian baju petak-petaknya dengan topinya, dengan rambutnya. Tak tahulah saya nak cakap. Sebab dia cakap tadi 7 orang muka yang sama, mungkin saya di antaranya. Tapi awak tak rasa macam bermasalah, macam mencabar juga ke sebab bila ada orang anggap positif saja, menyamakan awak dengan Hakim macam alamak macam mana aku nak tampil dengan itu satu cabaran lah, tapi yalah orang nak cakap tu itu kalau saya cakap bukan-bukan pun still orang akan bercakap juga. Jadi saya tetap dengan saya punya image dan satu masa nanti mungkin orang akan ini Syarul. Cuma belum masanya lagi. Okey, kalau mungkin ada band-band yang diminati untuk berduet ataupun sesiapa saja penyanyi di Malaysia untuk berduet, siapakah yang akan menjadi pilihan anda? Saya sebenarnya Hakim sendiri ke? Okey. Saya teringin nak berduet dengan Amir Masdi. Okey. Wow. Kita nak bayangkan dua-dua macam high pitch je itu dia.
Ini suara ni dibentuk berdasarkan minat terhadap artis mana-mana ke? Tak. Ini yang jaga vocal guide saya Hakim sendiri. Hakim sendiri jaga? Okey, jadi Hakim tak kata macam kau jangan macam aku sangat atau ada tak? Ya, dia cakap. Tapi dia yang guide saya. Hakim kena bertanggungjawab. Saya banyak belajar menyanyi dengan Hakim dan Stacey. Itulah cara. Aduh. Kan? Tak apalah, kita dapat melihat satu lagi generasi yang lebih kurang macam Hakim lah. Masa Hakim muda-muda dulu. Ya. Kan? Dia mengembalikan semula nostalgia. Betul. Okey. Kita kongsikan juga ini antara rakan Facebook kita di MHI. Terus di komen. Moga Syarul Akbar berjaya dalam bidang seni yang diceburinya. InsyaAllah. Okay, mungkin salah seorang yang akan menjadi peminat anda. Sebab hari ini dapat tengok performance secara langsung. Betul. Ramai juga bersama kita hari ini. Semoga okeylah. Saya tengok sekali imbas macam Johnny Depp punya juga. Letak sikit. Johnny Depp saya suka. Saya tengah tak nampak saya. Hakim nak. Ya. Johnny Depp saya suka. Johnny Depp jauh. Elis kadang. Terima kasih memberi cerita baru. Saya kena buka folder. Dia ni macam siapa ni? Macam Betul tak Johnny Depp? Betul lah. Betul. Dr. Maira cakap macam ni lah. Kesini sikit. Saya kena keluar frame ke apa? Jangan macam tu. Tahu saja. Jangan macam tu. Kementang minat Syarul. Tak payah. Kalau tahu pakcik ni. Kesian pakcik ni. Okey, perancangan selepas ini. Bagaimana? Kita fokus untuk promokan lagu Maaf. InsyaAllah. Semoga Maaf terbang lebih jauh lagi. Dan lepas ni ada lagi drama, telemovie. Dan mengacara pun akan juga. Tengah sibuk lah sekarang. Tengah sibuk promo, syuting. Okey. Selepas ini agak-agak kalau kena pilih satu, yang mana satu awak akan menyanyi? Nyanyi. Betul? Semestinya. Okey. Tapi tak salah kan kalau saya nak cuba. Tak salah. Versatile lah kan. Tapi rakan FB kita ramai minati awak hari ini. Ada satu lagi ucapan daripada rakan FB. Mana? Ucapannya? Tada! Ni dia. Okey. Siapakah orangnya yang kita nak baca tu? Panjang namanya ni, Siti. Siti. Sudah hilang pula dah. Siti Janatur Rahim Jannah. Selamat pagi Misha. Segmen perkembangan terkini negara. Ini secara umum lah. Secara umum lah ya. Suara pagi live pun padu. Ni Rizwan Mokhtar kata. Lepas tu dia tanya ni, Hawa. Mana? Bukan Hawa ni Hawa Lisa. Nak tanya Syarul Kamal minat genre apa? Awak minat genre apa? Awak minat genre apa? Genre apa? Hawa bertanya. Pop tu luas. Pop, rock, folk. Okey. Macam untuk Maaf ni, kita tengahkan folk lah. Ya. Okey, baik. Satu benda yang baru lah saya cuba sebenarnya selain daripada pop, rock, pop balada semua. Okey. Tapi awak tak suara tegan-tegan tu tak ada? Sebab suara awak benar. Kalau dibawa genre yang country ke macam tu kan, mungkin saingan anda tidak begitu banyak di Malaysia. Maknanya dia boleh ketengahkan lebih betul. pantas lagi lah. InsyaAllah. Dah pergi jauh ni. InsyaAllah. Ya. Kita doakan yang baik. Johnny Depp saya kena ada bunyi sekejap. Ada panggilan. Punya handphone Ada panggilan pula macam-macam ini. Aduh, ini cikgu disiplin kena. Macam gangguan teknikal sikit pagi. Okey, kita kongsikan. Okey, kita nak kongsikan kepada anda. Malam ni. Malam ini Majalah 3 akan bersiaran pada pukul 9 malam dan akan bawakan 2 cerita menarik. Ya, betul. Iaitu Tetamu Bersayap Pak Din mengisahkan Nordin Bakar atau Pak Din yang terkenal dengan kebolehan menjinakkan burung enggang berdekatan dengan rumah tumpangannya di Pulau Pangkor. Dan satu lagi cerita? Ni kisah busana jiwa Jalur Gemilang. Dia kata sentuhan jahitan patriotisme seorang ibu tunggal di Pulau Pinang. Mahani Udit. Jadi kita sama-sama saksikan lah. Malam ni. Yang 2 ini. Ya. Majalah 3 Okey. 9 malam. Baik. Okey. All the best. Okey, thank you. Syarul. Thank you. Satu lagi lagu? Satu lagi. Berjudul? Cantik. Cantik. Okey, kepada anda semua jangan lupa ikuti kami esok mencari pekerjaan baru. Ya, mencipta pekerjaan baru. Mencipta pekerjaan baru esok di Malaysia. Assalamualaikum. Silakan Syarul. Cantik. Jatuh dengannya, memaksa diriku dekat dengan dia.
Senyuman manisnya buat terpesona mata, sukar untuk mengawalnya. Merenung wajahmu membuatku mahu meluahkan saja apa yang terbuku. Jangan kau pura-pura, ku tahu kau juga sama. Just say I love you, 'cause I'm in love with you. Katakan padaku, engkaulah yang ku tunggu. You belong to me, forever you and me. Hati ke hati, relationship goes berdua. La 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 la. Cantik, marilah kita menari. Ku tawan jantungmu, degup kita satu dalam tiap rentak irama dan lagu. Jangan kau pura-pura, ku tahu kau juga sama. Just say I love you, 'cause I'm in love with you. Katakan padaku, engkaulah yang ku tunggu. Katakan padaku, engkaulah yang ku tunggu. You belong to me, forever you and me. Hati ke hati,